Perkembangan terkini situasi jangkitan COVID-19 di negara ini. Tidak ada kes baru jangkitan COVID-19 disahkan hari ini menjadikan jumlah keseluruhan kes kekal 136 orang. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan mengongsikan situasi terkini jangkitan COVID-19 semasa sidang media petang tadi. Dalam sidang media itu juga, Menteri Kesihatan mengingatkan negara masih berada di bawah ancaman kemasukan virus dari luar negara dan risiko penularan virus masih tinggi. Kementerian Kesihatan ingin maklumkan kepada orang ramai bahawa alhamdulillah dengan izin dari Allah Subhanahu Wa Taala jua tidak ada kes baru jangkitan COVID-19 disahkan di negara ini pada hari ini, Sabtu 17 Syakban 1441 Hijrah bersamaan 11 April 2020 Masihi. Ini bermakna jumlah kes keseluruhan COVID-19 di negara ini kekal seramai 136 orang. Sementara itu, seramai 5 orang lagi kes yang dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan telah disahkan sembuh dan dibenarkan untuk pulang ke rumah. Ini membawa jumlah keseluruhan yang telah sembuh kepada 104 orang. Ini bermakna pada ketika ini terdapat 31 kes aktif yang masih dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan, di mana 2 orang masih dalam keadaan kritikal dan kedua-duanya masih memerlukan bantuan mesin tambahan heart-lung machine ataupun ECMO di samping bantuan mesin pernafasan, manakala selebihnya adalah dalam keadaan yang baik. Pada hari ini juga, jumlah keseluruhan mereka yang telah menamatkan tempoh kuarantin menurut Akta Penyakit Berjangkit Penggal 204 ialah sebanyak 2,317 orang dan hanya 75 orang saja yang masih menjalani kuarantin. Sementara itu, dalam 24 jam yang lalu, sebanyak 295 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2 yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 9,637 ujian. Walaupun hari ini negara Brunei Darussalam tidak melaporkan sebarang kes baru COVID-19, Kementerian Kesihatan ingin mengingatkan kepada orang ramai untuk terus-menerus melaksanakan tanggungjawab sosial masing-masing dan memudayakan langkah-langkah pencegahan. Orang ramai adalah juga sekali lagi diingatkan untuk sentiasa mengamalkan penjarakan fizikal ataupun physical distancing dan mematuhi larangan perkumpulan ramai or mass gathering yang ada pada masa sekarang yang mana telah dikeluarkan di bawah Akta Penyakit Berjangkit Penggal 204. Sehubungan dengan ini, di dalam membuat kegiatan aktiviti fizikal dan bersukan seperti di stadium atau di tempat rekreasi, diingatkan lagi untuk senantiasa mengamalkan penjarakan fizikal dan menghindarkan daripada berkumpul sama ada sebelum, semasa dan selepas membuat aktiviti fizikal dan bersukan. Kesemua langkah-langkah yang sedang dilaksanakan ini adalah semata-mata untuk memastikan wabak COVID-19 dapat terus dikawal di samping untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan rakyat dan penduduk di negara ini. Kita semua mahukan keadaan pulih seperti biasa dengan secepat mungkin, namun ia akan sukar dicapai tanpa adanya kerjasama yang padu dari semua pihak, dari pelbagai lapisan masyarakat tanpa mengira latar belakang ataupun usia. Sesiapa saja yang menggunakan sarung tangan getah untuk berurusan agar lebih berwaspada dan tidak menyentuh muka dan mulut. Itu peringatan dari Menteri Kesihatan. Bahan beritanya menyusul selepas petikan titah ini. Meskipun negara mencatatkan satu kes COVID-19 kemarin selepas tidak mencatatkan sebarang kes baru selama 5 hari berturut-turut, namun pengiraan semula 28 hari tanpa kes masih lagi seperti biasa. Menteri Kesihatan menjelaskan perkara tersebut ketika menjawab persoalan mengenai pengiraan hari tanpa kes berikutan satu kes baru kemarin. So selama ni tanya ada 0 cases selama 5 hari dan kemarin ada. Tapi kes kelebaran itu dikira kes import
dan ia terus diasingkan, tempat pengasingan yang ditentukan oleh kerajaan. Jadi pengiraan 28 hari itu masih lagi seperti biasa, bukan reset lah. Because for reset ia mesti ada penularan walaupun limited spread. Maksudnya misalan yang 136 itu ada menjangkiti istrinya di rumah, then we have to reset. Menteri Kesihatan juga mengingatkan kepada sesiapa sahaja yang menggunakan sarung tangan getah untuk berurusan agar lebih berwaspada dan tidak menyentuh muka dan mulut. Jika tidak, ia boleh membawa risiko yang lebih tinggi kepada COVID-19. Latex glove ni is basically for their protection pelang tu, not for the customer. Okay, the exchange of wang kertas masih ada kan tu. Tapi perlu diingatkan juga, walaupun tani memakai latex glove, tahap kebersihan itu mesti dijaga juga. So, ia banyak menyentuh barang yang lain, dan apa yang dikhawatiri kadang-kadang pakai latex glove ni ia memegang muka, mulut dan sebagainya. So could be membawa risiko yang lebih tinggi pulang tu. Jadi diingatkanlah siapa yang memakai glove sebagai salah satu daripada protective equipmentnya tu, untuk berwaspada dengan lebih lah, jangan sampai touching your face and mouth etc. Walaupun negara tidak mencatatkan sehingga 20% jangkitan bagi mereka yang masuk ke negara ini, namun negara masih perlu sentiasa bersiap siaga bagi memastikan kemasukan orang ke negara ini dikawal dengan rapi. Alhamdulillah, our estimate is about 20%, which is quite generous estimate. Tapi alhamdulillah, ia actually in the setinggi itu. So either penuntut terutama sekali penuntut Ketahniah ni sibuk belajar di universiti, dah banyak berjalan-jalan. So alhamdulillah dah sampai 20%. Walau bagaimanapun macam di baru-baru ni ada dalam kurang lebih 100 baru masuk, seorang saja. So that's good lah. Bagaimanapun setiap kemasukan orang ke Brunei, sama ada penduduk ataupun rakyat ataupun yang mempunyai keluarga di sini, setiap kemasukan itu akan membawa risiko. Okay, so tani mesti sentiasa bersiap siaga dan sentiasa memastikan kemasukan orang-orang ini dikawal dengan rapi lah, because you just need one to spoil everything. Kementerian Kesihatan hari ini menerima lebih 22,000 sumbangan daripada para penderma dalam sama-sama menangani dan membendung penularan wabak COVID-19. Penyampaian sumbangan berlangsung di Kesihatan Kementerian Kesihatan. Awang Haji Abdul Manap bin Osman, Setiausaha Tetap Kementerian Kesihatan, menerima sumbangan cek berjumlah RM5,000 dari National Insurance Company Berhad yang disampaikan oleh Klaus Tomalia, pengurus am. Manakala Pengeran Hajah Saadiah binti Pengeran Muda Haji Hashim, Pengarah Teknologi Penjagaan Kesihatan, Kementerian Kesihatan juga menerima sumbangan dari beberapa pihak. Sumbangan cek pertama diterima sejumlah RM1,300 dari Brunei Institution of Geomatics and Asian Valuers Association diserahkan oleh Awang Haji Ali Bakar bin Haji Kasim yang dipertua pertubuhan berkenaan. Juga menyampaikan sumbangan Sea Grand Trading berupa 50 karton tisu disampaikan oleh Awang Jeffrey Ong bin Muhammad Aminur Zaman, Pengarah Urusan Syarikat berkenaan. Syarikat Hani Marzuki Car Rental Sendirian Berhad sementara itu menyumbang cek berjumlah RM1,000 diserahkan oleh Pengeran Haji Abdul Rahman bin Pengeran Datuk Paduka Haji Jaludin, wakil bagi Pengeran Datuk Paduka Haji Jaludin bin Pengeran Muhammad Limbang, pengerusi syarikat tersebut. Sumbangan cek berjumlah RM5,000 diterima dari Yusoki Sendirian Berhad dan diserahkan oleh pengarahnya Tang Ki Huang. Dan Unicorp Sendirian Berhad menyerahkan sumbangan berjumlah RM10,000 disampaikan oleh pengarahnya Lee Tek Lai. Lebih 100 pelajar dari sekolah sukan tidak mempunyai akses
kepada internet, namun pihak sekolah mengambil inisiatif menyediakan home-packed learning yang disediakan oleh guru subjek masing-masing. Dalam proses ini memerlukan kerjasama ibu bapa untuk datang ke sekolah untuk mengambil dan menghantar kerja-kerja sekolah berkenaan mengikut waktu yang ditetapkan oleh para guru. Menurut Matthew Latham, Pengetua Sekolah Sukan, sekolah dibuka dari pukul 10.30 pagi pada hari Isnin. Ibu bapa pelajar akan mengambil home-packed learning dalam tempoh 48 jam dan selepas tempoh 48 jam, guru-guru akan mengambil kerja yang dikembalikan dari minggu sebelumnya. Tambahnya, ibu bapa akan terus mendapatkan home-packed learning dan menghantar kembali ke sekolah bagi permakahan. They will also prepare some notes. The notes will also be in the home learning pack, and that will also have the learning objective, steps to success, and some modelled examples of the work that the students are doing. On top of that, they will assign some student work online for the students to complete, and they will also give a short assessment just to check that the students have understood the learning objective and that they're ready to move on to the next topic. Pengetua sekolah berkenaan juga berkata pihaknya perlu meneruskan dengan pembelajaran bagi mengelakkan para pelajar ketinggalan kurikulum pembelajaran. Our best efforts, and I cannot thank my staff enough. They're working incredibly hard to get this home learning all set up, and they're taking on new ideas. They're learning new formats and new strategies for teaching, and they're doing a really good job. Walau bagaimanapun, pihak sekolah juga melaksanakan pengajaran pembelajaran secara dalam talian atau online dan platform media sosial atau aplikasi telekomunikasi yang bersesuaian. Usaha sedemikian adalah untuk memudahkan para pelajar untuk meneruskan sesi pembelajaran setiap hari di rumah masing-masing. Apa yang kami buat is that student dibuatkan email. So students ni dimasukkan arah MS Teams, Microsoft Teams. So dari sana kami dapat berhubung sama student untuk membagi kerja yang online. Kalau student itu ada internet access, apa yang kami sediakan yang online itu jadi hard copy. So macam mana kami menyediakan online? Kami sediakan video for myself. It's a video di mana saya mengajar student step by step apa akan dibuat untuk lesson itu. So kerja tu kami bagi due date, and bila due date itu tiba mesti dibalikkan. Bagi para atlet sekolah berkenaan, pihak sekolah juga menyediakan latihan-latihan dan kerja rumah sekolah menerusi dalam talian termasuk menghantar rakaman video sebelum dibuat penilaian oleh guru jasmani. But my part is kami membuat videos for student untuk mengikuti lebih mudah instead of ikut daripada YouTube. Apa yang saya harapkan untuk selepas daripada COVID ini nanti diorang dapat memaintain orang punya fitness level. Pasal sports school is very different from other schools. They need to maintain their fitness level. Pihak sekolah juga menyediakan khidmat menghantar home-packed learning ke rumah-rumah bagi pelajar yang tidak dapat mengambil ke sekolah atas sebab-sebab tertentu. Kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak sekolah sukan kerana membuat alternatif mengantar home learning pack ke rumah, dan dari kami pihak sekolah banyak membantulah. Pengajaran dan pembelajaran dalam talian yang sedang berjalan pada masa ini diwujudkan setelah kaji selidik mengenai kesediaan ibu bapa pelajar mengenai pengajaran dan pembelajaran dalam talian dengan mengambil kira akses internet, alat komunikasi dan sebagainya. Hasil dari kaji selidik tersebut didapati kesediaan ibu bapa dan pelajar mengenai pelajaran-pelajaran secara dalam talian atau online adalah tipis. Oleh sedemikian, pihak sekolah telah mengambil alternatif lain dengan memberikan pelajaran secara offline
iaitu dengan pengagihan pakej pembelajaran di rumah. Perkara tersebut dinyatakan oleh Guru Besar Sekolah Rendah Kapuk semasa di Timur Bual RTB. Dayang Nur Faridah binti Haji Kasim menjelaskan pakej pembelajaran di rumah ini dihasrat untuk memastikan bahawa pengajaran dan pembelajaran berjalan seperti biasa, perkhidmatan sekolah beroperasi seperti biasa dan pada masa yang sama keselamatan warga sekolah adalah terjamin. Dalam pakej pembelajaran di rumah ini kami melampirkan persediaan mengajar guru yang mana mengandungi tajuk pembelajaran, objektif pembelajaran, langkah-langkah kejayaan beserta dengan penerangan guru yang secara detail atau terperinci dan diakhiri dengan tugasan murid yang perlu dilaksanakan atau disiapkan oleh setiap pelajar. Guru juga melampirkan beberapa tambahan sumber sama ada melalui online, website link ataupun daripada video pengajaran mereka iaitu melalui aplikasi WhatsApp. So setiap pelajar akan menyiapkan pakej pembelajaran di rumah ini dalam masa 1 minggu dan mereka dikehendaki menghantar pakej ini pada setiap hari Sabtu seperti yang kami lakukan sekarang. Setelah dilaksanakan pelan kesinambungan operasi sekolah dalam bentuk pakej pembelajaran di rumah ini, jelas Dayang Nur Faridah, para guru dan ibu bapa serta para murid menerima baik segala pelaksanaan yang diaturkan oleh pihak sekolah. Malah para guru dan ibu bapa serta para murid semuanya bekerjasama untuk memastikan semua pelaksanaan ini berjalan dengan lancar. Dayang Nur Faridah juga menjelaskan strategi pihak sekolah bagi memastikan murid tahun 6 bersedia untuk menghadapi peperiksaan sijil rendah PSR pada tahun ini. Jadi pihak sekolah telah mengambil inisiatif dengan memberikan satu folder yang berlainan daripada pelajar-pelajar pra hingga tahun 5, di mana folder ini kami namakan learning support. Pihak sekolah juga mendapati bahawa di sekolah ini kelemahan yang besar ketara dari mata pelajaran matematik. Jadi learning support dalam bentuk intervensi matematik telah pun diberikan kepada setiap pelajar dengan memberikan bantuan pembelajaran mengulang pelajaran-pelajaran daripada tahun 4 dan tahun 5 dan sedikit daripada pelajaran tahun 6 juga. Jadi setiap minggu kami di samping itu jadi bermakna kelainan yang ketara bagi pelajar tahun 6 berbanding dengan tahun-tahun yang lain ialah mereka mempunyai 2 pakej. Satu pakej adalah pelajaran bagi panggal 2 iaitu pelajaran baru tu, manakala satu pakej ialah learning support untuk intervensi ataupun ulang kaji pelajaran-pelajaran sebelumnya. Sementara itu, para guru yang ditemui menjelaskan strategi mereka bagi meneruskan pengajaran dan pembelajaran di rumah para anak murid. Pembelajaran tetap juga dijalankan. Jadi strategi yang telah dirangka oleh sekolah kami adalah melalui online learning. Itu adalah first option. Tapi kalau murid-murid yang indah mampu atau indah terdapat another access, jadi another option is kami menyediakan bahan-bahan home learning pack yang berupa hard copies yang disediakan oleh guru-guru subjek pada murid-murid. Masa ni yang sekolah buatlah untuk guru-guru buat, kami menyediakan home learning pack. Jadinya dalam home learning pack itu ada lesson plan. Lesson plan itu kami sediakan juga ia punya langkah-langkahnya, objektif, pengajaran dan step to success. So kami sediakan juga dalam itu kerja murid. So kerja murid ini kami sediakan memprint itu bagi parents. Jadinya parents sendiri payah memprint di rumah. Sambutan yang diterima oleh para ibu bapa begitu menggalakkan sehingga mereka memberi kerjasama sepenuh bagi memastikan pembelajaran dan pengajaran di rumah adalah berterusan. Salah satu caranya is semua communication in the putus adalah melalui WhatsApp. Masa ni WhatsApp ni is really convenient for us. Okay, not only melalui text messaging, boleh juga video calling dan juga yang paling important voice note. Macam saya sendirilah pengalaman saya membagi penerangan arah murid saya
Melalui voice note, because I'm an English teacher. Kami ada menyediakan juga resources dari laman sasawang, dari YouTube kami sediakan supaya senang pengajaran indoor atau di rumah. Jadinya ada juga guru-guru di sini menyediakan membuat juga video conferencing bersama murid. Jadinya dapat menolonglah bagi pembelajaran murid di rumah. Sama juga kami ada juga kalau parents ibu bapa ada masalah persoalan apa, ia boleh menghubungi kami melalui WhatsApp, which kami cek setiap hari dari pagi sampai tengah hari. Para ibu bapa juga berpendapat bahawa pelaksanaan ini merupakan satu langkah yang bijak dari pihak sekolah dan mereka rata-rata berpuas hati dengan inisiatif ini. Para ibu bapa berharap kerjasama antara guru-guru dan ibu bapa akan terus dipertingkatkan bagi memastikan anak murid akan terus membuat pembelajaran di rumah masing-masing. Alhamdulillah. Sebenarnya home learning package ini satu langkah bijak yang dibuat oleh pihak sekolah, terutama dari guru besar dan cikgu-cikgu dan tenaga pengajar dari Sekolah Kapuk Muara, dan ia memudahkan kami untuk merujuk home learning package ini, dan dengan sendirinya ia satu langkah yang tepat sesuai dengan seruan kerajaan supaya kita menjarakkan sosial. Alhamdulillah juga dari segi home learning ini yang mana diorang belajar di rumah itu, jadi para ibu bapa pun dapat melihat apa aktiviti kanak-kanak kan di sekolah itu. Masa ini kan macam kanak-kanak belajar di rumah itu, jadi kerjasama daripada pihak guru itu sama parents itu, diorang ada set up group chat . Jadi dengan adanya group chat ini, ia tak memudahkan lagi sharing info itu. Seperti sekolah-sekolah lain, Sekolah Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah mengharungi beberapa cabaran dalam proses pengajaran dan pembelajaran atas talian. Namun isu tersebut dapat diharungi dengan mengikuti sistem pengajaran dalam talian dan home pack learning sebagaimana saranan dari Kementerian Pendidikan untuk menyediakan sumber bantu pengajaran dan pembelajaran mengikut skim pengajaran untuk diberikan kepada ibu bapa dan penjaga agar aktiviti pembelajaran anak-anak dapat dilaksanakan di rumah. Azizi Ahmad membawakan laporannya. Beberapa aplikasi yang digunakan mampu membantu para guru, antaranya Microsoft Office 265, aplikasi WhatsApp serta PowerPoint dalam memudahkan para guru berkomunikasi bersama ibu bapa dan penjaga serta murid-murid untuk menyalurkan maklumat pembelajaran. Menurut Guru Besar Sekolah Rendah Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah, pengajaran dan pembelajaran atas talian yang bermula sejak 30 Mac meliputi perhubungan video dengan pemantauan yang dibuat melalui jadual. Menurutnya, ibu bapa serta penjaga murid-murid sekolah telah banyak memberi sokongan dengan kaedah tersebut dan memberikan maklum balas kepada guru-guru. Dengan tajuknya ialah Plan BCP ialah memang online talian, dalam talian, dan juga learning package, home learning package itu diberikan bagi yang tidak dapat mengikuti secara online, dan juga menggunakan WhatsApp, email, team chat. Itulah di antaranya supaya memastikan. Kami juga mengambil kedatangan pelajar-pelajar untuk memastikan semua pelajar dapat mengikuti pembelajaran ini, tidak ada yang tertinggal. Dan pada masa ini masih ongoing, kedatangan memang telah di-compile. Cikgu Isma berikan contoh, salah satunya ialah bersikap sombong. Salah seorang guru sekolah rendah Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah ketika ditemui, kaedah yang digunakan bukan saja dapat menyenangkan beliau untuk mengajar anak-anak murid, bahkan ianya mudah difahami dan melaluinya juga para murid dapat berhubung segera kepadanya sekiranya ada sesuatu yang ingin ditanyakan. Contohnya, faham mana
Kami punya Microsoft Team ini memang sudah didedahkan awal kepada guru-guru di sekolah rendah yayasan dan alhamdulillah keadaan ini banyak membantu guru-guru untuk memudahkan guru-guru dan juga pelajar-pelajar untuk sama-sama menerima pengajaran pembelajaran itu. Taman Asuhan Kanak-kanak Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Taska juga memainkan peranannya bagi memberikan pendedahan pengajaran pembelajaran awal kepada murid-murid. Pengetua Taska ketika ditemui berkata, pembahagian home package learning yang disediakan oleh guru-guru akan diserahkan kepada ibu bapa dan penjaga mengikut jadual-jadual yang ditentukan oleh pihak Taska bagi mengelakkan daripada kesesakan dan ramai dalam satu masa. Ibu bapa alhamdulillah di sini kami mengucapkan ribuan terima kasih. Feedback dari diorang sangat memuaskan. Lagipun macam kalau reading itu kami anukan diorang macam hari-hari yang mengirim sebab apa? Kalau diorang kanak-kanak itu membuat kerja, kami meminta ibu bapa itu memvideo anak diorang itu kan membuat macam video cara dia pengajaran semua subjek bacaan hingga situ diorang jadi kami dapat memonitor di sana yang anak tu benar-benar membuat dan indung bapa tu menolong kanak-kanak tu yang kami hargai benar-benar lah. Hai, assalamualaikum semua. Okey, hari ini sebahagian guru Taska juga menggunakan beberapa integrated software yang sesuai dengan kemahiran mereka dalam menyampaikan pengajaran kepada murid. Antaranya aplikasi Powtoon, Scratch dan Bansi yang mana perisian ini dapat membantu mereka dalam menerbitkan sumber pengajaran atas talian dengan mudah, efektif dan inovatif. Mengenai dengan online platform, kami sama-sama guru sama-sama level ada membuat perbincangan sebelum penghantaran kerja-kerja kepada ibu bapa, membuat perbincangan meeting terlebih dahulu mana-mana syllabus yang perlu di-cover. Atas kata sepakat kami akan memproduce slide mengikut area masing-masing, kemudian dijalinkan menjadi link dan dibagi penghantaran kepada parent. For me, I got anak yang masih bersekolah 4 orang. I have to 10 yang sekolah rendah tu lebih I fokus arah ke dia. Since dia yang lebih damit itu kan. Abang-abangnya berkorban laptop untuk ke dia supaya ia lebih dapat online. Because supaya the basic learning is more important than yang dewasa tu. Guru juga insan biasa, mempunyai keluarga, menghendaki masa. Pengorbanan mereka dalam memberi yang terbaik kepada anak-anak bangsa, lebih-lebih lagi pada masa yang sukar ini perlu dihargai dan disyukuri. Bersama kita boleh. Laporan Aziz Ahmad untuk Berita RTB. Bagi menyokong pembelajaran dalam talian atau online learning bagi penuntut-penuntut sekolah, pihak berkuasa Industri Teknologi Infokomunikasi Negara Brunei Darussalam AITI dengan kerjasama Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi dan Kementerian Pendidikan akan menjalankan kempen derma peralatan komputer. Bagi menyokong inisiatif pembelajaran dalam talian tersebut serta membantu para pelajar yang memerlukan peralatan ICT, orang ramai sektor swasta dan pertubuhan bukan kerajaan NGO dialulukan untuk sama-sama menderma komputer riba dan tablet sama ada baru atau terpakai supaya dapat memberikan peluang pembelajaran yang sama dan berterusan kepada semua pelajar. Dua tempat penerimaan derma peralatan ICT telah dikenal pasti. Bagi daerah Brunei dan Muara, peralatan tersebut boleh dihantar ke Blok A, kampus IBTE Sultan Safur Rijal, Jalan Muara. Manakala bagi daerah Belait pula di kampus IBTE Jeffrey Bolkiah, Kuala Belait. Pendermaan peralatan ICT bermula pada hari Isnin 13 April 2020 hingga Khamis 14 Mei 2020 dari pukul 8.30 pagi hingga 12.30 hari dan dari pukul 2 petang hingga 4 petang kecuali pada hari Jumaat, Ahad dan hari kelepasan awam. Manakala pada bulan Ramadan, waktu penerimaan derma dari pukul 8.30 pagi hingga 1.30 petang pada hari yang sama. Pihak AITI akan menjalankan pemeriksaan ke atas peralatan-peralatan komputer yang disumbangkan bagi memastikan ianya memenuhi spesifikasi minima yang diperlukan. Peralatan yang didermakan akan diperbaharui melalui proses diagnosis sistem
format semula dan pemasangan aplikasi tertentu bagi tujuan pembelajaran dalam talian. Proses ini akan dikendalikan oleh para pelatih kerja ICT yang terdiri daripada para graduan yang mencari pekerjaan dan mempunyai kelayakan Asian Tech dan diploma dalam bidang berkaitan dengan ICT serta memiliki kemahiran dan pengetahuan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut. Peralatan yang telah diperbaharui akan diedarkan dengan bantuan pihak Kementerian Pendidikan. Sementara itu, spesifikasi minima peralatan ICT yang dimaksudkan dalam penyokong pembelajaran dalam talian adalah komputer dan komputer riba serta tablet. Dengan adanya peralatan ICT itu nanti, para pelajar dihasrat akan mendapat manfaat sepenuhnya daripada pembelajaran dalam talian. Dalam pada itu, inisiatif ini juga akan dapat mendedahkan pada pelatih kepada pengalaman bekerja dan memperolehi kemahiran yang boleh dipasarkan atau marketable. Kejayaan kempen derma ini hanya akan dapat dicapai melalui pendekatan Whole of Nation Approach dengan sokongan padu daripada para pelajar, ibu bapa, kementerian-kementerian, akademia, sektor swasta, pertubuhan bukan kerajaan NGO dan orang ramai. Maklumat lanjut, hubungi 736-2955 atau 741-0106 atau 741-0107 atau 741-0108 semasa waktu bekerja atau email ke info@aiti.gov.bn. Kerja-kerja pembaikan tanda-tanda pelayaran laut di Sungai Brunei milik pihak berkuasa maritim dan pelabuhan Brunei Darussalam MPABD sedang dilaksanakan sehingga 25 Mei 2020. Kerja-kerja tersebut akan dilaksanakan oleh syarikat perusahaan PDL iaitu Pihak Berkuasa Maritim dan Pelabuhan Negara Brunei Darussalam. Pelaksanaan tersebut menyebabkan pembatasan kepada keselamatan pelayaran khususnya para pelaut. Kapal yang terlibat dalam melaksanakan kerja-kerja pembaikan tanda-tanda pelayaran laut di Sungai Brunei ialah perahu motor sangkut B3874. Kerja-kerja tersebut bermula kemarin sehingga 25 Mei 2020. Kawasan terlibat B20 Pulau Muara Besar iaitu Tanjung Bowong South Cardinal Mark Muara Bar, B26 North Ramler Banks, B28 Brunei Channel Bedukang East Beacon, B29 Brunei Channel Bedukang West Beacon, B31 Cermin Rock Bank Beacon dan B33 Tanjung Semester Beacon. Pelaut-pelaut terutamanya nelayan tempatan adalah dinasihatkan untuk tidak mendekati zon aktiviti serta perlu berhati-hati apabila berlayar dan berada di kawasan tersebut. Pemilik kapal, nakhoda kapal dan orang yang bertanggungjawab ke atas kapal hendaklah mematuhi notis tersebut. Jika gagal berbuat demikian dan jika sabit kesalahan, akan didenda tidak melebihi RM10,000 atau penjara tidak lebih 2 tahun atau kedua-duanya sekali. Keterangan lanjut mengenai kerja-kerja pembaikan hubungi pengurus projek Goh Ki Pun menerusi talian 8801 737.